Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Surah yang seterusnya, surah yang ke 101, surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Sebahagian ulama menggolongkan surah Al-Qari'ah ni dengan dua surah sebelum dengan satu surah selepas, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah dengan At-Takatsur. Okey, dan ada yang menggabungkan juga dengan tiga surah selepas tu. Yang pasti kalau kita tengok daripada Al-Zalzalah menceritakan tentang kiamat. Okey, bagaimana peristiwa kiamat yang berlaku, dan Al-Adiyat menceritakan tentang masalah-masalah keduniaan. Okey, dengan hartanya, okey, dengan peperangannya, dengan sikap tidak bersyukurnya. Jadi ancaman tentang akhirat yang tidak diambil perhatian, maka mereka menjadi terpesong ketika di dunia dengan nikmat-nikmat yang Tuhan berikan. Tapi diorang tak ambil peduli juga. Allah hantarkan, Allah letakkan kemudiannya surah Al-Qari'ah sekali lagi tentang kiamat. Okey, sekali lagi tentang kiamat, dan tetap tak diberikan perhatian, dan Allah tunjukkan betapa selepas itu At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Mana bagaimana sikap di dunia mereka yang sibuk menambah-nambah dan membanyakkan, okey, segala yang berkait dengan dunia. Kalau nak fokus ramai anak-anak lah yang dia fokus. Kalau dia nak fokus banyakkan harta-harta lah. Kalau dia nak fokus takatsur tu, banyak follower lah dia dapat. Okey, jadi Allah susun keempat-empat ni saling berkait antara satu sama lain, dan malah ada beberapa poin-poin yang diulang-ulang. Dan Allah mulakan dengan surah Al-Qari'ah ni ayat 100, ayat yang pertama je dengan perkataan Al-Qari'ah sendiri. Okey, orang Arab sebut qara'al baba, maknanya bila dia ketuk pintu tu. Jadi bila kita hentamkan tangan kita ke dinding pintu, hentaman itu dipanggil Al-Qur'. Okey, Al-Qari'ah. Jadi bila berlakunya hentaman, dan hentaman kat sini ada beberapa maksud. Sebagai ulama katakan ia merujuk tepat kepada bagaimana apabila kita bangkit di akhirat nanti, seolah-olah kita rasa dihentam melihat hakikat apa yang selama ni kita dengar je. Sebab kita tak ada apa-apa yang boleh kita nak letakkan sebagai bukti kiamat tu akan berlaku. Kita tak dapat nak bayang apa-apa. Yang kita terima hanya melalui mendengar bacaan ayat Quran, dalil-dalil, hadis Nabi. Kita tak nampak. Bila sampai dan kita nampak depan mata, seolah-olah ia satu hentaman, dan kita merasakan betapa berdebarnya keadaan, dan runcingnya suasana, dan bagaimana nasib kita yang kita tak tahu kita akan ke mana. Jadi masa tu, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Masa hari itulah orang, setiap kita yang orang-orang yang selama ni kita bergantung, harap, sayang apa semua, kita lari daripada diorang semua. Sebab kita risaukan diri kita, diorang risaukan diri diorang. Adik-beradik tak adik-beradik, kawan tak kawan, okey, satu jemaah tak satu jemaah. Tak ada lagi lah benda-benda yang kita cari-cari untuk dapatkan network tu masa dunia. Tiba di sana, seolah-olah ia satu dentuman yang kuat dan segalanya hancur. Sampai kan sebagian ulama nak bagi gambaran masa tu berlaku tu, punyalah kuat kejutan tu kepada kita. Okey, sampai kita rasa sangat confused. Jadi sebab tu Allah
bila dimulakan dengan perkataan Al-Qari'ah ni, perkataan ni bukan orang Arab tak faham. Orang Arab tahu perkataan Qara'ah, Al-Qari'ah, dia tahu. Okey, cuma dia tak faham Allah nak merujuk kepada apa. Sebab tu Allah sambung dengan mengatakan Mal Qari'ah. Apa tu Al-Qari'ah? Apa yang nak disebutkan kat sini? Kenapa satu perkataan saja yang disebutkan dari itu? Kenapa tergantung? Dan Allah ulang Mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Seolah-olah macam nak menegaskan kepada kita semua bahawa perkataan ini sangat penting. Okey, dan biasanya orang Arab ni benda-benda pengulangan ni bersifat taukid, maknanya nak menegaskan, nak menguatkan. Okey, emphasis, nak beri perhatian yang lebih. Mal Qari'ah. Al-Qari'ah tu apa benda? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan apakah yang membuatkan engkau tahu wahai Muhammad apa itu Al-Qari'ah? Sebut yang pertama, tak ada orang tahu. Ditimbulkan persoalan sebab Allah tahu, tak ada siapa-siapa yang tahu. Malah Allah timbulkan tanya, kalau kau nak tahu pun kat mana kau boleh tahu? Sebab maksudnya Allah nak tunjukkan hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang boleh beritahu maksudnya. Hanya Allah yang boleh beritahu maksudnya. Wa ma adraka. Perkataan wa ma adraka ni seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad secara direct, dan kita secara tidak langsung tak ada cara untuk tahu perkara ini kecuali melalui wahyu. Sedangkan persoalan itu kepada Nabi pun Nabi tak boleh nak jawab. Wa ma adraka, apa yang boleh buat engkau tahu apa itu Al-Qari'ah? Kadang-kadang ada terjemahan sebab apa ni, wa ma adraka, apa yang kau tahu, disebut macam tu. Apa yang membuatkan kau tahu, apa yang boleh membuatkan kau tahu apa itu Al-Qari'ah? Dan semua akan jawab tak ada cara kami boleh dapat tahu kecuali Allah yang beritahu. Okey, kecuali Allah yang beritahu. Jadi bila Allah dah timbulkan persoalan-persoalan itu, ketiga-tiga perkara tersebut, dan Allah sebutkan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Itulah hari ketika mana semua orang setelah dibangkitkan dari kematian mereka. Sebab Allah dah tiupkan sangkakala, dan kali ini tiupan sangkakala kedua untuk membangkitkan semua orang, dan semua orang dalam keadaan terkejut. Okey, semua orang dalam keadaan terkejut, dan keadaan mereka tu bagaikan al-farashil mabsuth, bagaikan kelkatu atau anai-anai yang berterbangan yang banyak, yang mengerumun, yang kita kadang-kadang nampak ada time-time yang banyak sangat kelkatu tu dia mengerumun kat satu tempat. Okey, dan ada ayat Quran Allah sebutkan perkataan dia kal jaradi. Kal jarad al muntasir, sah? Al jarad al muntasir, muntashir. Khash'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka ni terkejut keluar daripada kubur-kubur bagaikan apa nama binatang yang lompat-lompat tu? Bukan katak lagi satu tu, belalang. Lupa binatang. Belalang yang banyak. Okey, yang banyak. Dan kalau perasan, kalau serangga, kalau style serangga ni dia tak macam haiwan-haiwan lain. Serangga ni dia macam tak nampak. Kalau dia banyak sangat, dia langgar je. Dia dah terlalu banyak, macam lipas banyak sangat, semut banyak sangat, kekatu banyak sangat. Dia sesama dia tak boleh detect. Sebab dia terlalu ramai, kerja dia berlanggar dengan orang lain, dia panjat atas orang lain, panjang lain, dan begitulah keadaan serabutnya kita ketika baru dibangkitkan dan terkejut. Kerja kita macam tak ada hala tuju. Kita betul ke ni kiamat ni
macam mana nasib aku ni, yang selama ni aku buat ni apa je yang ada kerja, dan semua orang dalam keadaan huru-hara dan berlanggar satu sama lain sebab kita terlalu ramai. Bayangkan sekarang ni daripada Adam sampai kepada penghujung kemanusiaan. Bukannya kita bayangkan orang yang ada kat dalam dunia ni satu sekarang ni, satu masa ni saja, malah seluruh generasi manusia. Makna terlalu ramai. Sebab tu Allah sebutkan kita dalam keadaan kal-ihnil manfush. Jadi bayangan-bayangan perumpamaan dia ada macam-macam. Kadang-kadang pakai kelkatu lah, kadang-kadang pakai belalang lah, nak gambarkan kita sangat huru-hara dan kita sangat tak perhatikan orang, walaupun semua orang sebenarnya dalam keadaan telanjang. Tak menjadi perhatian kita lagi dah. Tak menjadi perhatian kita lagi dah. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Dan kita tahu banyak ayat-ayat Quran yang menggambarkan pada waktu ini seolah-olah kita sebenarnya berada dalam satu ruang yang asalnya nampak macam bumi. Wasuyiratil jibal fakanat saraba. Gunung ganang dihancurkan dan nampak macam fata morgana, dia dah jadi habuk-habuk. Jadi kat sini, dan gunung ganang bagaikan ihnil manfush, bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Bulu-bulu yang berhamburan. Asalnya ini satu gunung yang teguh dan Allah hancurkan begitu sahaja, dia nampak macam bulu. Jadi ni semua orang dah bangkit. Dan semua orang nampak kesan-kesan kehancuran. Dalam keadaan ni semua dah rata nampak bulu-bulu yang asalnya sebenarnya adalah gunung ganang, nampak macam bulu-bulu. Jadi gambaran hari tersebut semua orang macam mana, dan asalnya landscape yang ada macam-macam benda semuanya hancur rata. Dan kemudian Allah letakkan, selepas dah Allah ceritakan bagaimana beratnya suasana itu, dengan hakikat hari tersebut dan bagaimana keadaan orang dan bagaimana keadaan landscape, dan Allah bagi tahu fa amma man thaqulat, ni bahagian kedua. Jadi apa yang akan berlaku pada orang-orang ni? Dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan tak jelas ke mana pengakhiran mereka, apa yang akan berlaku seterusnya. Dan Allah sambung dengan mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun siapa yang berat mawazin. Biasa kita dengar perkataan mizan. Mizan dia dalam keadaan mufrad, maknanya dia singular, dia satu. Mawazin dia jadi kata ganda, jamak. Jadi kita jadi confused sikit, sebab kalau macam tu ada banyak timbangan ke? Jadi ada sebahagian tafsiran mengatakan kat sini mawazin ni bukan merujuk kepada timbangan, tapi benda yang ditimbang yang banyak. Jadi apa yang ditimbang kat sini? Sebab disebutkan fa amma man thaqulat mawazinuhu, siapa yang timbangannya berat, maknanya benda-benda yang diletakkan itu menyebabkan dia jatuh, dan ukuran timbangannya mengatakan ini berat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diredai, bahagia, tenang. Jadi sekarang ni yang ditimbang kat sini satu ke dua benda? Satu ke dua ke tiga? 4 10? Satu je lah. Sebab dicerita pasal berat, maknanya dia tak cakap ada lawan. Macam mana saya juga terbayang dulu, sebab kita duk tengok gambar dacing kan, tengok BN je kerja kan. So kita bayangkan kalau satu berat satu ringan. Jadi sebabkan pahala banyak, dosa sikit, jadi macam tu lah kan. Tapi kalau terbaliknya, so masuk neraka. Tapi kat sini dia gambarkan hanya sebut siapa yang berat timbangannya, maka dia masuk syurga. Lawan dia apa? Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun siapa yang ringan timbangan dia, lawan dia siapa yang ringan timbangan dia, bukan lawan dia siapa yang berat dosanya.
Bukan lawan dia siapa yang berat dosanya, siapa yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Okay, dan sebahagian menyebutkan kalau macam tu sebenarnya yang ditimbang ni benda yang kita nak timbang, benda yang ada nilai ke tak ada nilai? Kalau kita nak timbang sesuatu yang ada nilai lah. Yang ada nilai. Kalau emas, adakah yang nak pergi timbang apa ni roti dah busuk ke apa ke, makanan-makanan buah yang dah tak elok nak pergi timbang? Tak ada kerja, tak ada faedah. Jadi kita timbang benda yang elok, dan benda yang elok yang kita bawa ke akhirat hanyalah amal soleh. Dosa ada apa nilai? Tak ada nilai. Allah tak timbang dosa. Allah tak timbang dosa. Sebab tu kita akan nampak ada riwayat-riwayat, okey, contoh yang kita selalu dengar, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ilar rahman subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Dua kalimah yang mudah nak disebut, berat dekat mizan, berat dekat timbangan sebab dia kebaikan. Okey, begitu juga hadis bitaqah. Hadis tentang apa ni, orang tu dia tak ada apa-apa, letak macam-macam amalan, tak ada beban, tapi dia letakkan la ilaha illallah, jatuh. Kebaikan juga yang ada berat. Okey, adapun benda-benda yang buruk, benda-benda yang jahat, benda-benda yang salah, dan Allah gunakan perkataan-perkataan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tak nilai mereka dengan apa-apa timbangan sebab tak ada nilai. Jadi kita faham daripada ungkapan timbangan dekat sini, yang Allah timbang hanya amal kebaikan, dan seolah-olah nak memberitahu kalau dia banyak amal keburukan, pasti amal kebaikannya akan sikit. Kalau dia banyak amal kebaikan, pasti amal keburukannya akan sikit. Terbalik pula lah. Kalau dia banyak tadi banyak amal keburukan, mana amal kebaikan dia sikit. Kalau dia banyak kebaikan, maka amal buruk dia sikit. Sebab yang akan dinilai hanyalah pada amal baik. Berat, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan Allah gunakan perkataan ni banyak tempat dan semua macam-macam makna. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Okey, ayat-ayat muhkam tu yang ummul kitab, yang paling utama dalam Al-Quran, yang paling banyak dalam Al-Quran. Masuk banyak. Ada juga kat sini bermaksud tempat kembali. Okey, dan semuanya ada kaitan dengan ibu. Okey, ummi adalah orang yang buta huruf. Semua berkait dengan ibu. Sebab seorang anak yang baru dilahirkan daripada seorang ibu tak boleh membaca, tak boleh menulis. Begitu juga kita dalam keadaan dengan seorang ibu tu sentiasa menjadi tempat kita kembali. Okey, tak ada anak yang tak nak patah balik kat mak dia. Okey, daripada kecil sampai ke besar, kan sentiasa cari mak dia balik. Seolah-olah Allah perli orang-orang yang Allah uji ketika di dunia ni tidak memberi perhatian kepada amalan-amalan kebaikan, lalu membiarkan diri mereka terdedah kepada amal-amal keburukan, menjadikan timbangan mereka ringan. Fa ummuhu hawiyah, tempat dia balik adalah hawiyah. Tempat yang dia akan cari selalu adalah hawiyah. Tempat yang akan merangkul dia dan memeluk dia adalah hawiyah. Timbul lagi soalan macam mana dekat qari'ah, wa ma adraka ma hiya. Apa benda hawiyah tu? Engkau tahu ke apa itu hawiyah? Jadi Allah timbulkan persoalan itu kepada Nabi seperti mana Allah timbulkan persoalan Al-Qari'ah tu apa? Okey, engkau tahu ke? Persoalan itu membuatkan dia macam nak bagi tahu kepada semua orang yang baca apa saja yang berkait dengan perkara-perkara yang Allah tetapkan di akhirat. Hatta Nabi pun bukan orang yang mempunyai kuasa mengetahuinya. Nabi sendiri berhajatkan kepada wahyu untuk tahu perkara gaib. Allah tanyakan itu kepada Nabi, bukan wa ma adrakum antum, apa yang korang semua tahu wahai Muhammad Islam. Tak, Nabi dulu depan kita.
Macam kita bayangkan itu kita dalam dewan, pengetua tengah tegur ketua pengawas depan semua orang, dan kita tahu teguran tersebut tujuannya untuk memberi pengajaran kepada kita. Sebab ketua pengawas pun relax je dengar teguran sebab dia ngaku salah. Wa ma adraka ma hiya, kau tahu ke apa tu hawiyah? Dan kemudian Allah terus memberitahu narun hamiyah, ia adalah api yang sangat panas. Ia adalah api yang sangat panas yang akan menjadi tempat kembali yang dibayangkan bagaikan seorang ibu. Mak ni kalau ada anak dia tak nak lepas masa dia sayang sangat. Kalau ada bahaya. Jadi Allah perli, macam seolah-olah Allah perli orang-orang yang mengabaikan usaha dia untuk memberatkan timbangannya ketika di dunia dengan amalan-amalan soleh, seolah-olah dia nak dirangkul oleh ummuhu, oleh ibunya yang merupakan hawiyah. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Kalau tak dia macam perangai apa ni dalam surah Al-Baqarah yang dia orang sebut tak apa masuk syurga tu ayam hanya berapa hari je dia sebut. Tak apa masuk neraka pun kejap je kot. Kan kita beriman kan Nabi dah cakap orang beriman semua akan dibawa keluar balik. Jadi dibayangkan gambaran seperti mana diriwayat oleh Abu Hurairah bagi tahu kepanasan yang kita rasakan ketika di dunia ni hanyalah 1/70 berbanding panasnya api neraka. 1/70 berbanding panasnya api neraka. Okey, dan seringan dengan azab di neraka, seperti mana yang ramai tahu, dipakaikan dengan selipar atau sandal yang dibuat daripada api, dan memakainya sahaja menggelegakkan otak. Jadi adakah itu perkara yang kita nak rasa sekejap? Adakah itu yang kita nak pilih untuk transit? Tak apalah, nak macam mana, aku bukannya baik sangat kat dunia ni kan. Okey, dah buat perangai macam ni macam tu apa semua, so tak apalah, sekejap, sabar sikit. Boleh kata bersabar. Kat dunia dia tak nak bersabar untuk beramal, kat akhirat dia baru dia nak bersabar. Bersabar masuk neraka. Sebab tu kita minta akan waqina adzabannar, jauhkan kami daripada api neraka. Jauhkan. Okey. Dan kita berhenti dekat situ. Jadi seterusnya maknanya lepas-lepas ni maka dia akan sambung dengan surah-surah seterusnya. Semoga Allah kurniakan kita rasa takut. Benda yang kita kosong ada masa-masa tertentu ni. Sepatutnya surah-surah kat hujung ni kebanyakan ni buat rasa takut. Okay, dia sepatutnya buat rasa takut. Tapi dia susah bila kita tak dapat nak bayangkan perkara tersebut sehari-hari dengan apa yang kita buat, terutama berkait dengan dosa-dosa. Kata-kata yang kita beritahu, kata yang kita sebutkan pada orang tanpa fikir panjang. Okay, kesalahan-kesalahan orang lain yang kita sebut-sebut dengan senang, seolah-olah kita lagi bagus daripada orang lain, yang sebenarnya semua itu akan merosakkan amalan-amalan kita dan meringankan timbangan kita di akhirat nanti. Waliyadzubillah. Semoga Allah ampunkan kita, semoga Allah terima taubat kita, semoga Allah kurniakan keikhlasan, ketulusan dalam segala amalan kita yang dilakukan kerananya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.